Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 5, iaitu latih kendiri 2.2b pada muka surat 49. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Tentukan hasil darab bagi setiap matriks berikut. Kita dah belajar bahawa untuk mendarab suatu matriks dengan suatu nombor, jadi kita kena darab setiap unsur dalam matriks itu dengan nombor tersebut. Soalan A, matriks ini didarab dengan 3. Jadi, kita darabkan setiap unsur di dalam matriks itu dengan 3, iaitu 3 darab dengan negatif 7 sama dengan negatif 21, 3 darab dengan 2 sama dengan 6. Inilah jawapannya. Soalan B. Dengan cara yang sama, kita darabkan setiap unsur di dalam matriks dengan nombor sifar puluhan 6. Jadi, sifar puluhan 6 darab dengan 11 akan sama dengan 6.6. Sifar puluhan 6 darab dengan 5 akan sama dengan 3. Seperti jawapan ini. Soalan C. Kita darabkan setiap unsur dalam matriks itu dengan nombor 1/4, iaitu 1/4 darab 12 sama dengan 3, 1/4 darab dengan negatif 20 sama dengan negatif 5, 1/4 darab dengan negatif 6 sama dengan negatif 3/2, 1/4 darab dengan 16 sama dengan 4, 1/4 darab dengan 9 sama dengan 9/4, 1/4 darab dengan 1 sama dengan 1/4. Ini jawapannya. D. Negatif 2 darab dengan matriks ini. Dengan cara yang sama, darabkan setiap unsur dengan negatif 2, iaitu negatif 2 darab dengan sifar puluhan 4 sama dengan negatif sifar puluhan 8, negatif 2 darab dengan 8 sama dengan negatif 16, negatif 2 darab dengan negatif 9 sama dengan 18, negatif 2 darab dengan 2/5 sama dengan negatif 5. Seperti jawapan ini. Soalan E. 1/2 darab dengan matriks ini. Maka langkahnya ialah 1/2 darab dengan 10 sama dengan 12, 1/2 darab negatif 1 sama dengan negatif 1/2, 1/2 darab 11 sama dengan 13/2, 1/2 darab 3 sama dengan 3/6, 1/2 darab 7 sama dengan 8/4, 1/2 darab negatif 5 sama dengan negatif 6. Matriks ini adalah jawapannya. Soalan F, negatif 1/20 darab dengan matriks ini. Oleh itu, kita darabkan negatif 1/20 ke dalam matriks tersebut, iaitu dengan unsur-unsurnya. Negatif 1/20 darab dengan 100 sama dengan negatif 5. Negatif 1/20 darab dengan negatif 90 sama dengan 9/2. Negatif 1/20 darab dengan negatif 20 sama dengan 1. Ini jawapannya. Soalan 2. Selesaikan setiap operasi yang berikut. Soalan A. Perhatikan soalan ini melibatkan operasi yang bercampur, iaitu ada hasil darab, tambah dan tolak. Oleh itu, kita kena selesaikan bahagian operasi darab dahulu, iaitu 5 darab dengan matriks ini bermaksud kita darab setiap unsur di dalam dengan 5 akan menghasilkan matriks ini. Kemudian, bahagian tambah ini dikekalkan, kita salin semula dan tolak dengan hasil darab 1/2 dengan setiap unsur di dalam matriks ini, menghasilkan matriks seperti ini. Ingat, kita hanya darab masuk 1/2, negatif itu tidak dibawa. Seterusnya, kita selesaikan hasil tambah tolak bagi matriks ini dari kiri ke kanan. Contohnya, bagi unsur pertama, iaitu 5 tambah 7 tolak dengan 5 akan menghasilkan 7 dan seterusnya. Inilah jawapan akhirnya. Begitu juga dengan soalan B ini. Jadi kita selesaikan bahagian hasil darab dahulu, iaitu yang pertama 6 darab dengan matriks ini akan menghasilkan matriks di bawah ini. Kemudian kita salin tanda tolak itu, kita darab masuk sifar puluhan 5 ke dalam matriks ini, menghasilkan matriks dengan unsur 4, 7 di bawah. Seterusnya kita salin lagi tanda tolak ini, kita hanya darabkan positif 2 ke dalam, ia akan menghasilkan matriks seperti di bawah ini. Untuk langkah kedua ini, ia melibatkan hasil tolak. Jadi kita hanya perlu tolakkan unsur yang sepadan dari kiri ke kanan. Contohnya, negatif 6 tolak 4 tolak 2 akan menghasilkan jawapan negatif 12. Begitu juga dengan unsur yang kedua di bawah. Ini adalah jawapannya. Soalan C.
Kita selesaikan bahagian hasil darab, iaitu 7 didarab dengan matriks ini, menghasilkan matriks di bawah ini. Kemudian kita salin tanda tolak. Seterusnya kita darabkan 1/3 ke dalam matriks ini, akan menghasilkan matriks di bawah ini. Bagi langkah yang kedua ini, ia melibatkan hasil tolak antara dua matriks. Kita hanya perlu tolak unsur yang sepadan. Contohnya 21 tolak dengan 7 menghasilkan 14 dan seterusnya. Ini adalah jawapan akhirnya. Soalan D. Dengan cara yang sama, kita selesaikan hasil darab dahulu. Oleh itu, sifar 2 didarab dengan matriks ini akan menghasilkan matriks di bawah ini. Kita tulis tanda tambah, kemudian darabkan 1/5 ke dalam matriks ini akan menghasilkan matriks di bawah ini. Dalam langkah kedua ini, operasi yang terlibat adalah tambah sahaja. Jadi, kita tambahkan unsur-unsur yang sepadan. Contohnya bagi unsur yang pertama, 2 tambah 3 menghasilkan 5. Demikianlah caranya untuk unsur yang seterusnya. Dan ini adalah jawapan akhirnya. Soalan 3. Diberi matriks E, matriks F, dan matriks G. Tunjukkan dalam kurungan E tambah F tambah dengan G akan sama dengan E tambah dengan dalam kurungan F tambah G. Jadi kita kena cari kedua-dua bahagian kiri dan kanan dahulu. Ini adalah bahagian kirinya, iaitu dalam kurungan matriks E tambah dengan F tambah dengan G. Kita ganti masuk matriks E, F, G. Ingat, E dengan F ini adalah dalam kurungan besar ini. Jadi untuk bahagian ini, kita tambahkan unsur-unsur yang sepadan. Contohnya 9 tambah dengan negatif 7 akan menghasilkan unsur 2. Dengan cara yang sama, kita dapatkan jawapan untuk hasil tambah unsur-unsur lain. Ini adalah matriks yang terhasil. Kemudian untuk matriks di belakang ini, kita salin sahaja. Seterusnya, untuk langkah kedua ini, ia melibatkan hasil tambah 2 matriks. Kita hanya perlu tambahkan unsur yang sepadan. Contohnya 2 tambah dengan negatif 1 menghasilkan 1 dan seterusnya. Ini adalah jawapan bagi hasil tambah matriks sebelah kiri. Kemudian kita salin hasil tambah matriks di sebelah kanan persamaan tadi, iaitu E tambah dalam kurungan F tambah G. Kita ganti masuk matriks E, F, dan G. Ingat bahawa matriks F dengan G adalah dikurungkan dalam satu kurungan besar seperti ini. Ini bermaksud hasil tambah dalam kurungan besar ini perlu diselesaikan dahulu, iaitu negatif 7 tambah dengan negatif 1 akan menghasilkan negatif 8 dan seterusnya akan menghasilkan matriks di bawah ini. Matriks di depan ini kita hanya salin terus sahaja sebab ia belum ditambahkan. Untuk langkah yang kedua ini, kita sambung penambahan unsur-unsur yang sepadan. Contohnya 9 tambah dengan negatif 8 akan menghasilkan 1 dan seterusnya. Ini adalah jawapan akhirnya. Sekarang kita bandingkan jawapan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kedua-duanya menghasilkan matriks yang sama. Oleh itu, kita katakan, maka persamaan ini adalah ditunjukkan. Dan persamaan ini sebenarnya mematuhi hukum kali sekutuan. Soalan 4. Diberi matriks P, matriks Q, dan matriks O. Hitung P tolak 1/4Q tambah O. Disebabkan matriks O ini adalah matriks sifar, maka ia mematuhi hukum identiti. Contohnya, kalau suatu matriks A ditambah dengan matriks O, iaitu matriks sifar, maka ia akan menghasilkan matriks A itu sendiri. Oleh itu, kita boleh abaikan O di sini dan ringkaskan persamaan itu menjadi P tolak 1/4Q. Seterusnya kita ganti masuk matriks P dan Q seperti ini. Seterusnya kita selesaikan bahagian hasil darab, iaitu 1/4 ini darab dengan matriks ini menghasilkan matriks di bawah ini. Langkah kedua ini melibatkan hasil tolak antara dua matriks. Jadi kita hanya perlu tolak unsur yang sepadan. Contohnya, yaitu 1/2 tolak dengan 5/6 akan menghasilkan negatif 5/1. Unsur yang di bawah ini, yaitu negatif 0,7 tolak dengan negatif 7 akan menghasilkan 6/3. Matriks ini adalah jawapan akhirnya. Soalan 5. Diberi persamaan matriks ini. Hitung nilai A, nilai B, dan nilai C. Untuk persamaan matriks ini, kita kena selesaikan bahagian hasil darab dahulu, iaitu hasil darab matriks ini dengan 4. Kita darab setiap unsur dengan 4. Contohnya 4 darab 2 menghasilkan 8 dan seterusnya.
Begitu juga dengan bahagian ini, 3/5 akan darab dengan setiap unsur dalam matriks ini, menghasilkan matriks di bawah ini. Bahagian hasil tolak ini adalah dikekalkan. Bagi langkah kedua ini, kita kena selesaikan bahagian sebelah kiri persamaan ini, iaitu penolakan. Kita hanya perlu tolakkan unsur-unsur yang sepadan, contohnya 8 tolak negatif 4 menghasilkan 12 dan seterusnya, akan menghasilkan matriks di bawah ini. Langkah ketiga ini menunjukkan matriks sama, jadi kita hanya perlu bandingkan unsur-unsur yang sepadan. Yang pertama, 3/5A adalah sama dengan 12. Kemudian kita pindahkan 3/5 ke sebelah menjadi hasil bahagi seperti ini, maka jawapan A adalah sama dengan 20. Seterusnya, kita bandingkan unsur pada kedudukan ini, iaitu 4B tolak 0,1 sama dengan 0,9. Pindah negatif 0,1 ini ke sebelah menjadi hasil tambah, akan menghasilkan jawapan 1. Kemudian kita bahagikan kedua-dua belah ini dengan 4 dan kita akan dapat jawapan B sama dengan 1/4. Akhir sekali, kita bandingkan unsur pada kedudukan ini, iaitu negatif 20 tolak dengan C sama dengan negatif 21. Kita pindah negatif 20 ke sebelah menjadi hasil tambah, akan menghasilkan negatif 1. Seterusnya, kita darabkan kedua-dua belah ini dengan negatif, maka jawapan C adalah sama dengan 1. Soalan 6. Diberi persamaan matriks ini, hitung matriks X. Jadi langkah pertama untuk menyelesaikan persamaan matriks ini, kita kena selesaikan hasil darab dahulu. Kita fokus bahagian sebelah kiri ini, iaitu kita ambil nombor 5 ini darab dengan matriks sebelah kanannya. Contohnya 5 darab 2 sama dengan 10, akan menghasilkan matriks di bawah ini. Bahagian hasil tolak di depan ini adalah dikekalkan. Seterusnya, kita pindahkan matriks ini dan juga matriks ini ke sebelah kanan menjadi hasil tolak, seperti ini. Ini melibatkan hasil tolak antara 3 matriks. Jadi kita hanya perlu tolak unsur-unsur yang sepadan. Contohnya, 3 tolak dengan negatif 10, tolak dengan 10, seperti ini, dan seterusnya. Hasil tolak ini akan menghasilkan matriks dengan unsur 3 negatif 6. Kemudian, soalan minta kita hitung matriks X. Maksudnya cari matriks X. Jadi kita kena hilangkan negatif 2 ini. Maksudnya kita kena bahagikan kedua-dua belah dengan negatif 2. Bagi matriks di sebelah kanan ini, sebenarnya ada nombor 1 di depannya. Jadi bila kita bahagi dengan negatif 2, akan menghasilkan bahagian seperti ini, yaitu negatif 1/2 darab dengan matriks ini. Akhir sekali, kita darabkan setiap unsur dalam matriks itu dengan nombor negatif 1/2. Akan menghasilkan matriks ini sebagai jawapan untuk matriks X. Soalan 7. Kedai kasut Encik Jamal menjual kasut dewasa dan kasut kanak-kanak. Jadual 1 menunjukkan stok setiap jenis kasut pada awal minggu tertentu, manakala jadual 2 menunjukkan jualan setiap jenis kasut pada minggu tersebut. Hitung inventory akhir bagi setiap jenis kasut pada hujung minggu tersebut. Tunjukkan pengiraan anda dalam bentuk matriks. Untuk menghitung inventory akhir setiap jenis kasut itu, kita kena ambil stok pada awal minggu tersebut tolak dengan jualan dibuat. Maksudnya, untuk stok pada awal minggu ini, kita jadikan dia sebagai satu matriks. Jualan dibuat, kita jadikan sebagai matriks yang kedua. Dan kita kena tolak dua matriks ini untuk mengetahui inventory akhir, seperti ini. Kemudian kita tolakkan unsur-unsur yang sepadan seperti 85 tolak dengan 33 sama dengan 52 dan seterusnya. Ini adalah inventory akhir bagi kasut itu dalam bentuk matriks. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.